Ustaz Muhammad Naim. Muhammad Naim kan. Jadinya 21 lah. 21. Faris dah masuk belum? Mana Faris? Faris belum masuk ya? Tak ada ni nama Faris ni. Belum Ustaz. Itulah masalahnya. Ketua Rajah sendiri ni, Lia ni, macam mana ni? Penolong Ketua Rajah siapa? Penolong Ketua Rajah? Perempuan siapa? Salman, siapa yang jadi penolong Ketua Rajah? Tak tahu lah Ustaz. Apa? Atirah, Atirah. Nur Atirah. Ada sini tak? Ada Ustaz. Nur Atirah, siapa yang jadi penolong Ketua Rajah? Tak pasti Ustaz. Aduh. Biasanya siapa? Tak tahu. Kawan-kawan awak. Nur Rahatul Ain. Nur apa? Nur Rahatul Ain. Nur Rahatul Ain. Nur Rahatul Ain mana? Nur Rahatul Ain. Nur Rahatul Ain ada tak sini? Ya, saya Ustaz. Awak penolong Ketua Rajah kan? Okey, Nur Rahatul Ain. Kalau Faris dia belum datang, awak ambil kedatangan. Nanti awak bagi tahu saya siapa yang tak datang, Baik Ustaz. Boleh? Tapi Ustaz Faris dah masuk dah. Okey, sama. Awak dua-dua orang. Setiap Baik kelas, Ustaz. setiap kelas awak dan juga Faris. Muhammad Faris. Ya, saya Ustaz. Awak kena ambil kedatangan nanti. Awak Baik. tandakan siapa yang tak datang, ya? Baik. Kelas kita ada penambahan yang Muhammad Naim tu, jadinya kelas kita semua ada 21. Baik Ustaz. Okey, boleh tak kita mula sekarang? Boleh Ustaz. Baik, Boleh, kita nabda dirasatana ala bu'din, dipanggil ala bu'din al-khat, maknanya online bi qiraati ummil kitab al-Fatihah. Baik, hari ini Liam kita akan hanya baca berkait dengan mukadimah bagi balaghah lah. Ini nota saya yang pertama, ini nota yang berkait dengan tajuk mukadimah kan. Boleh tengok tak nota tu? Boleh Ustaz. Boleh buka tak? Boleh. Nanti awak printlah sendiri ya yang nota ini yang kita akan baca. Jadi kita tak akan baca semua tajuk-tajuk yang ada di dalam ilmu badi'. Cuma kita pilih-pilih saja tajuk-tajuk yang kita rasa perlu saja. Jadi walaupun nanti awak akan takdim beberapa tajuk yang memang tak ada dalam ni, jadi itu terbaiklah. Jadi cuma saya sentuh berkait dengan ilmu badi', apa yang ada pada nota ini sahaja, dan berkait dengan apa yang yang tajuk yang terpilih-pilih aja, bukan semualah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ilmu badi'. Ilmu badi' ini ialah salah satu daripada cabang ilmu balaghah, yang mana terdahulu yang awak belajar dalam balaghah satu adalah ilmu bayan dan juga ilmu ma'ani kan. Jadi ilmu balaghah dia terbahagi kepada 3 ilmu. Itu ilmu bayan, ilmu ma'ani dan juga ilmu badi'. Cuma apa yang kita akan sentuh hanyalah sedikit daripada cabang tajuk-tajuk di dalam ilmu badi' sahaja. Baik, sebagaimana yang awak dapat lihat sini,
Ilmu al-badi' wa fihi muqaddimatun wa salasatu fusul. Dia ada satu muqaddimah dan dia ada 3 fasal. Kita akan sentuh berkait dengan al-faslul awal al-bada'i' al-mushtamilah ala muhassinatin jamaliyatin ma'nawiyah. Al-bada'i' maknanya keelokan, kecantikan al-mushtamalah. Bada'i' ni makna ilmu badi' lah. Jamak daripada perkataan al-badi'. Ilmu badi' al-mushtamilah yang terkandung ala muhassinatin jamaliyatin maknawiyah, atas keelokan jamaliyah, kecantikan maknawi. Dari segi makna. Maknawiyah tu dari segi makna. Makna tu maknanya kandungan bagi kalimah itulah. Isi kandungan bagi kalimah. Makna tu sendiri. Dilalah. Kita sebut sebagai dilalah. Dan fasal yang kedua, al-bada'i' al-mustamilatu ala muhassinatin jamaliyatin lafziyah. Yang ini pula berkait dengan muhassinat. Keelokan-keelokan jamaliyah lafziyah. Dari segi lafaz itu sendiri. Segi kalimah. Ada yang berkait dengan makna, satu lagi ada yang berkait dengan lafaz. Ilmu badi' ini. Dia terbahagi kepada 2. Satu keelokan yang sengaja dibuat-buat. Yang direka kalau manusia lah. Berkait dengan kecantikan yang terdapat pada makna dan kecantikan yang terdapat pada lafaz ataupun kalimah. Kalau awak tengok ini ialah muqaddimah dia al-bawa'is. Perkara yang membangkitkan bagi ilmu badi'. Apakah faktor-faktor? Bawa'is ni faktor-faktor kemunculan bagi ilmu al-badi'. Baik, iktashafa al-balaghiyuna fi nususil balighah zatal bayanir rafi'i mansuratin jamaliyatin mutafarriqah. Telah menjumpai, iktashafa, telah mendedahkan al-balaghiyun oleh ahli-ahli balaghah. Ahli-ahli balaghah ni mereka-mereka yang fusaha, maknanya orang yang fasih di dalam ilmu balaghah lah. Fi nususi al-balighah, di dalam nas-nas, petikan-petikan, teks-teks yang balighah. Maknanya yang bernilai tinggi, ini yang mengandungi ilmu balaghah. Balighah ni maknanya kita kata macam teks-teks yang ada padanya unsur-unsur seni yang tinggi. Kita namakan sebagai an-nusus al-balighah. Zatal bayanir rafi', mempunyai bayan, penerangan ar-rafi' yang tinggi nilai dia. Bayan juga kita kata sebagai rupa penulisan yang tinggi, al-bayan. Mansuratin jamaliyatin mutafarriqah. Mansurat maknanya ada padanya kesan-kesan nasar, penulisan-penulisan jamaliyatin mutafarriqah yang berbeza-beza. Maknanya banyak kecantikan dari segi penulisan yang bernilai tinggi, yang berbeza-beza, yang didapati, iktashafa, yang didapati oleh ahli balaghah. Lafziyatan, sama ada dari segi lafaz kalimah itu sendiri, kecantikan dari segi susunan kalimah. Wa ma'nawiyah, dan juga maknawi dari segi makna. Lafziyah ni macam yang kalau kita dalam bahasa Melayu, macam kalau kita bersajak kan. Sajak tu maknanya kecantikan dari segi susunan perkataan akhir itu sama misalnya. Perkataan itu sendiri. Tapi makna dia tidak sama.
Itu dari segi lafaz. Macam sajak kan kalau kita tengok, rima akhir itu sama bunyi dia. Wa ma'nawiyatan, dan ada yang berbentuk makna. Makna ni macam ada perkataan yang kita sebut sebagai, macam ada syair samaituhu Yahya li Yahya. Samaituhu Yahya li Yahya. Ada seorang penyair, dia meratapi kematian anak dia yang bernama Yahya. Samaituhu, aku namakan anak ini Yahya, dengan nama Yahya. Li Yahya, untuk supaya dia panjang umur dia, untuk dia hidup panjang, hidup lama. Tapi dengan sebab qadha Allah Ta'ala, tidak siapa yang boleh nak lawan. Tapi perkataan Yahya yang pertama itu untuk nama orang. Yahya yang kedua tu untuk itu fi'il. Tapi maknanya hidup li Yahya. Nama tu isim, Yahya yang keduanya ialah untuk menunjukkan fi'il. Tapi seolah-olah macam sama. Itu ialah yang kita namakan sebagai muhassinat maknawiyah. Dia ada dua, muhassinat lafziyah dan muhassinat maknawiyah. Makna, berbeza makna. Wahadihil mutafarriqatu, dan perbezaan-perbezaan ini al-mutanasirat, yang banyak, ya'suru ta'lifuha, menjadi susah untuk kita nak susun ia. Susah untuk kita nak susun dia fi abwabin wa fusulin, pada satu bab ataupun pada bab-bab ataupun pada fasal-fasal. Nak susun dia yang mana yang dahulu, yang mana kemudian susah. Wala yattadihu fi mu'zamiha, dan tidak terang fi mu'zamiha, di dalam kebanyakannya, tentang muhassinat tadi, ilhaquha, kemasukannya. Ilhaq tu mana masuk. Ilmu tadi bi ilmai al-ma'ani wal bayan. Tidak terang tentang kesemua tajuk-tajuk yang berkait dengan muhassinat tadi di dalam dua ilmu, iaitu ilmu ma'ani dan juga ilmu bayan. Walaupun disentuh sedikit di dalam ilmu ma'ani dan juga ilmu bayan tentang fungsi perkataan-perkataan, tetapi tidak disentuh secara langsung berkait dengan fungsi kecantikan bahasa itu. Fungsi kecantikan bahasa yang kita gunakan, awak akan hanya dapat melalui ilmu badi' sahaja. Ilmu bayan dan juga ilmu ma'ani itu menerangkan berkait dengan kalimah itu. Kalimah itu sendiri tanpa menunjukkan kepada kecantikan penggunaan bahasa, tak. Tapi ilmu al-badi' ini, iaitu salah satu daripada cabang ilmu balaghah, yang mana perbincangan dianya hanya menunjukkan kepada kecantikan-kecantikan yang sengaja dibuat oleh al-balaghiyun, oleh orang-orang ahli balaghah. Yang sengaja kita atur supaya perkataan itu cantik. Awak pernah tengok tak satu video, ada video yang viral tu, yang dia pergi pinang anak orang tu? Pernah tengok tak? Ada yang rasanya macam Negeri Sembilan kot. Dia pergi pinang anak orang, dan juga dalam dia buat satu majlis yang mana dalam tu penuh dengan pantun-pantun aja. Pernah tengok tak? Ke tak pernah tengok? Ada adat peminangan. Tak pernah?
Nanti kita tengok nanti. Semua perkataan-perkataannya yang elok aja. Okey, wa sammau, mereka itu sammau maknanya menamakan, telah menamakan kulla wahidin mimma iktashafuhu, setiap satu daripada keelokan tadi, maknawiyah dan juga lafziyah, mimma iktashafuhu, daripada apa yang mereka jumpai akannya, minha bi ismin khasin bihi, daripadanya dengan satu nama yang khas. Keelokan-keelokan yang terdapat pada teks-teks tu, sama ada dari segi lafaz ataupun makna. Wa jama'uha, dan mereka mengumpulnya fi musamma ilmin wahid, di dalam penamaan ilmu yang satu saja, dalam golongan penamaan ilmu yang satu saja. Atlaqu alaihi, mereka meletakkan ke atasnya isma ilmal badi', dengan nama ilmul badi'. Isma ilmul badi' dengan nama ilmul badi'. Maknanya mereka ahli balaghah, dia menjumpai di dalam nas-nas berkait dengan keelokan-keelokan susunan perkataan-perkataan dan juga keelokan-keelokan makna. Ada dua benda. Satu dari segi lafaz perkataan, satu lagi dari segi makna. Dan mereka menamakan apa yang mereka jumpa ini dengan nama ilmu badi'. Okey, itu permulaannya. Boleh tak ni? Boleh faham tak? Boleh. Okey. Wa hadhihi al-jamaliyatu al-badi'ah. Dan kecantikan-kecantikan al-badi', badi'ah ini maknanya yang direka-rekakan. Badi' yang kita buat-buat. Ada salah satu daripada nama Allah kan, Badi', Al-Badi', Badi'us samawati wal ard. Nama Allah Ta'ala salah satu daripadanya nama Al-Badi', Al-Badi'ul Baqi. Badi' itu maknanya mencipta. Allah Ta'ala yang maha mencipta. Badi' ini apa beza dengan mencipta yang biasa? Badi' ini nama bagi pencipta yang mencipta benda yang sebelum ini belum ada. Belum ada lagi. Dia buat datang satu ciptaan yang baru, itu yang kita namakan sebagai Badi'. Sebab tu nama Allah Ta'ala Al-Badi'. Badi' itu maknanya maha pencipta, yang mana tak ada contoh sebelum daripada ini. Itu yang dipanggil sebagai Al-Badi'. Tetapi digunakan Al-Badi' ini di dalam balaghah Arab. Digunakan untuk nak menunjukkan bagi reka cipta ataupun perkara yang disengajakan dibuat di dalam ilmu perkataan ataupun petikan untuk nak menampakkan kecantikan pada petikan tadi. Dia sengaja buat. Okey. Macam ada apa? Ada nyanyian dalam bentuk syair. Kalau awak perasan lah orang dulu-dulu, dia kata tuai padi antara masak tu. Esok jangan layu-layuan. Mintai kami antara nampak. Esok jangan rindu-rinduan. Perkataan yang dia gunakan itu, perkataan akhir dia itu perkataan yang seolah-olah sama saja rima dia. Itulah maknanya keelokan, kecantikan yang terdapat pada nas ataupun petikan yang dibuat. Bukannya maknanya benda itu datang secara fitrah, tidak. Perkara itu, perkataan ini dibuat untuk nak menampakkan kecantikan dia.
Baik. Wa hadhihi al-jamaliyat al-badi'ah. Dan kecantikan ini allati yujad fiha jamaliyatun ma'nawiyah. Yang terdapat padanya kecantikan maknawiyah. Abbaru anha bi'ibaratin, mengibaratkan mereka itu, maknanya menamakan mereka itu bi'ibaratin dengan ibarah, ungkapan muhassinatin maknawiyah. Muhassinatin maknawiyah, kecantikan keelokan dari segi maknawi. Makna dia. Jadi apabila didapati kecantikan tersebut, fokus dia pada makna, dinamakan dia muhassinatin maknawiyah. Muhassinatin jamaliyatin maknawiyah, makna. Wa yujad fihi jamaliyatun lafziyah. Dan didapat juga padanya, pada jamaliyat badi'iyah tu, kecantikan-kecantikan yang diperolehi daripada teks. Jamaliyatin lafziyah. Mana kecantikan dari segi lafaz, kataannya itu sendiri. Abbaru anha, mereka mengibaratkan, mengumpamakan mereka yang menjumpai tentang kecantikan ni bi'ibaratin, dengan ibarah, dengan ungkapan muhassinatin lafziyah. Dinamakan sebagai muhassinat lafziyah. Laha tabi'atun musyabahatun. Dan baginya, bagi kecantikan-kecantikan ini, tabi'atun musyabihah, tabiat, keadaan semula jadi yang sama. Li'anwa'iz zinah, bagi jenis-jenis perhiasan. Hiasan di dalam perkataan lah. Allati tatazayyanu biha an-nisa. Sebagaimana berhiasnya perempuan-perempuan. Ni seolah-olah macam sama saja yang berlaku pada perempuan apabila dia berhias. Ini perempuan ni dia tahulah macam mana dia berhias. Kakurtin, ada padanya kurt. Kurt tu makna perhiasan macam macam gelang ke, wasuwarin, wakhalkhalin, hiasan macam dia letak kat mulut tu, orang perempuan gincu. Gincu, dan juga ada yang letak dekat kening tu, nak hitamkan kening. Wabaqati wardin, dan baqah. Baqati wardin ni maknanya yang gelang kat tangan tu. Baqati wardin. Wa nabatu akhdar muzahhar. Ini saya sebenarnya sebut tak tahu tu apa istilah dia ni. Ini semua perhiasan-perhiasan orang perempuan kan. Ada perhiasan yang dia pakai kat kakinya, kat telinganya, kat jangan letak kat hidung dah. Cara India letak kat hidung. Dia rasa cantik lah. Wa talwini bisibrin abyad, dan dia talwin maknanya dia mewarnakan bisibrin abyad dengan warna putih. Au ahmar, ataupun ahmar, merah. Kalau tengok ada orang yang melampau, dia punya perempuan tu dia melampau sangat berhias, dekat mata dia warna apa? Warna hijau ke? Warna putih ke? Warna merah ke? Akhdar letak pula warna hijau. Asfar letak warna kuning sikit. Al-ghairi zalika, ataupun pelbagai warna yang ada pada badan dia letak. Wa tasfifi sya'rin, dan dia atur rambut dia, atur. Dia jalin. Dia pusing. Ni untuk perhiasan orang perempuan lah. Wa tasniyatihi, dia susun elok-elok, ataupun dia ikat dua rambut dia. Au irsalihi, ataupun dia lepaskan rambut dia begitu aja. Ini gambar bagi orang perempuan lah. Wa rif'ihi, dia memendekkan. Au khafdihi, ataupun dia ada perempuan dia
dia mengangkat rambut dia dan ada yang memendekkan rambut dia. Atas tengok mana cantik lah. Wa taksiri saubin. Ada yang pakai pakaian singkat. Yang orang perempuan. Ini cuma gambaran bagi kecantikan saja. Bukan termasuk bahagian syarak ni. Kalau bahagian syarak ni ada orang Islam ada cara hiasan dia. Orang yang bukan Islam ada cara perhiasan dia. Cuma Islam dia lebih menjaga orang perempuan. Dari segi kecantikan dia ada tarikh bagi kecantikan. Bagi orang yang bukan Islam, tarikh kecantikan dia apa yang dia rasa elok pada dia, dia cantik lah. Walaupun dia pakai dekat mata dia biru, hijau, putih, kuning sekalipun, orang tengok macam kera sekalipun, dia kata cantik-cantik lah bagi dia. Tapi bagi Islam ada dah dia punya takrif kecantikan dia. Ada taksiru saubin, ada yang pakai skirt pendek tu. Taksiru saubin tu macam skirt lah. Atau itaratihi, ada yang memanjangkan pakaian dia, melabuhkan pakaian. Atau syaqi janib minha, ataupun dia belah janib satu, dia belah kat tepi. Janib tu bahagian tepi, minhu daripada pakaian tadi. Saub. Belah tepi. Syafiqah. Oh, Syafiqah. Mana Syafiqah? Macam mana orang belah pakaian tu kat sebelah tepi, macam mana Syafiqah? Syafiqah pergi masak ni rasanya. Saya ke? Iyalah, awak lah. Macam mana Syafiqah orang belah tepi pakaian? Ada ke perempuan? Ada. Ada je. Ada. Yang dia bincang pasal rambut tadi betul ke? Susun dua-dua lepaskan rambut. Au tasqibatin au tau syi'atihi. Ataupun dia saqab ni maknanya dia pakai pakaian yang tebal-tebal. Au tau syiah tu maknanya yang pakaian yang nipis-nipis tu. Wataturizihi, dan diletakkan permata-permata pada pakaian. Labuci ni kot. Wa dhukhrafatihi, dan juga perhiasan-perhiasan pada pakaian-pakaian ke badan-badan dia ke. Itu kecantikan dari segi pakaian. Kecantikan dari segi rambut. Yang tadi, yang perhiasan tadi. Kurtin, wasuwarin, khalkhal, tubaqat, wardin. Itu perhiasan. Perhiasan yang macam gelang ke apa ke. Kemudian dia bincangkan pasal perhiasan rambut. Ini dia nak kaitkan dengan benda ini sama saja. Terdapat di dalam ilmu balaghah, ilmu badi' pun sama. Au harakatin khiffatin fil jismi, ataupun pergerakan yang lemah lembut aja. Khiffah tu maknanya yang ringan. Ada orang yang dia nak menarik orang lain, nak menunjukkan cantik, cara dia berjalan tu. Berjalan kucing. Kan? Catwalk. Fil jismi, pada badan dia. Berjalan catwalk. Jalan kakinya sama aja. Macam kalau orang Arab, dia kalau awak berjalan, kalau tak ada bunyi, maknanya orang yang berjalan ni, orang yang gemuk, kalau dia berjalan dia ada bunyi kan, gem 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 tu. Kalau orang yang kurus tak adalah bunyi. Awak tahu tak, kalau orang Arab dia suka orang yang berjalan bunyi. Maknanya orang yang gemuk. Orang Arab dia lebih suka orang yang gemuk-gemuk. Dia masa ada satu kelas tu, dia dalam satu kelas tu ada orang Arab.
ada orang Melayu kita. Dan orang Melayu kita apabila bunyi kelekuk tu, dia tengoklah. Sebab itu bunyi orang yang berjalan yang kurus. Orang perempuan yang berjalan kat tepi koridor tu. Kalau bunyi kelekuk, orang Melayu kita dia intai. Siapa yang berjalan ni? Dia tengok. Orang Arab dia tak kisah yang tu. Tapi kalau bunyi gelegem, orang Arab dia terus buka mata. Siapa tu yang berjalan? Dia itu tanda orang gemuk berjalan. Jadi ada orang Melayu tanya orang Arab, sebab apa kamu suka orang gemuk, tak suka orang kurus? Dia kata orang kurus ini orang yang tak cukup makan. Miskin. Jadi orang gemuk ini orang cukup makan, orang kaya. Dia kata begitu. Bagi kita, orang Melayu tak kisah. Gemuk ke kurus ke kan? Tak kisah juga awak. Faris? Mana awak Faris? You Ustaz. Mana awak suka? Gemuk ke kurus ni Faris? Mana yang menarik perhatian ni Faris? Tak. Boleh je kan, asal berkenan je. Ya, betul. Siapa yang main belakang? Siapa yang main belakang awak tu Faris? Anak buah saya. Baguslah. Okay, ada katanya Ustaz Ahmad Rizauddin, awak kenal dia kan? Dia mengajar awak. Katanya Ustaz Ahmad Rizauddin, dia kata kecantikan itu al-jamalu ala aini man ra'a. Kecantikan itu benda yang subjektif. Betul. Dia kembali kepada atas orang yang melihat. Orang yang melihat hati orang itu. Jadi setengah orang suka kan perempuan yang gemuk-gemuk. Setengah orang suka yang yang kurus-kurus. Berdasarkan kepada ala ainin ma ra'a itulah, man ra'a. Atas siapa yang melihat tu. Jadi apabila tak berkenan, kalau dia tak berkenan, tidak semestinya semua orang ikut sama tak berkenan macam dia, tak. Okey, ini dia nak bayangkan tentang pergerakan wa tasannin wa tukassiru fil qamah. Ada yang keadaan kecantikan itu yang mana dia ketinggiannya hanya sederhana. Ada setengah daripadanya orang yang cantik itu apabila orang tu tinggi, lampai. Wa tadmirin lil khasri. Dan kecantikan itu ada yang tengok pada pinggangnya yang ramping. Khasri itu makna pinggang. Pinggang ramping. Wa ibrazin, ada yang jenis gemuk. Wa ta'zimin, ada yang jenis besar. Lima wadi'in jamaliyatin, bagi tempat-tempat yang dikira sebagai cantik orang tengok. Ada kawan saya semalam dalam Facebook, dia kata dia ada tulislah kecantikan sebenar itu adalah kecantikan dalaman. Saya pun balas dalam Facebook dia, tipu aja tu. Saya balas tu, tipu aja sebenarnya, bukan betul pun. Kecantikan dalaman. Dia kata, habis tu doktor ingat kecantikan itu kecantikan yang mesti kat luar ke? Saya senyap je. Kawan-kawan yang lain jawab, mestilah awal-awal mula sekali orang tu tertarik dengan sebab lihat mata dia tu. Bukan orang tengok, mula-mula sekali orang tengok pada hati terus. Tak. Mesti tengok dekat mata dulu. Benda yang zahir yang berlaku. Yang dapat kita tengok secara zahir dulu. Kemudian barulah kita akan pergi kepada budi pekerti dia, hati dia macam mana, semua itu kemudian dah tu.
Tapi biasanya orang terpikat dengan sebab pada pandangan mata dia itu cantik. Dia tak ada orang nak kisah mula-mula sekalinya, oh tengok akhlak baik ke tak. Jarang. Walaupun Nabi kata, kan Nabi sendiri kata, tungkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi seorang wanita itu ataupun lelaki, tak kisahlah siapa. Li arba'in kerana 4 sebab. Yang pertama sekali Nabi letak li jamaliha, kerana cantik ya. Itu mula-mula sekali orang pilih orang cantik ataupun handsome. Tak ada orang yang nak pilih orang, kalau mula-mula tengok tu dah muntah. Tak ada orang nak yang tu rasanya. Mula-mula tengok pun dah muntah. Jadi kata tak ada nak pilih yang tu, awal tak ada. Nabi kata sendiri di jamaliha, kerana kecantikan dia. Orang perempuan pun saya rasa sama aja. Mesti tengok handsome juga. Ifah, mana Ifah? Ifah? Ya Ustaz. Jangan kelak Faris. Betul tak apa yang saya cakap ni? Kena tengok handsome juga. Betul tak? Oh Ifah. Ya. Mana Ifah? Diana, mana Diana? Diana Nur Kristina ni. Dania Ustaz, Dania. Ada tak Diana? Ada Dania. Ustaz. Dania. Ada. Betul tak? Orang tengok handsome dulu, lelaki. Kalau Orang. tak betul. Ustaz. Orang tengok apa? Dania? Ikut orang lah. Ada orang yang tengok rupa, ada orang tak tahulah. Tak tahu. Ya, kalau awak macam mana Dania? Awak, kalau rupa orang awak tengok pun dah muntah, adakah jadi benda tu? Tak adalah sampai muntah. Tengok muntah. Ya. Tak adalah sampai muntah kan. Muntah. Ya? Kalau sampai muntah tak adalah kot. Tak tahulah. Yalah, al-jamalu ala hasbi man ra'a kan. Antara mata pandangan orang itu sendiri. Macam Nabi kata, jamaliha, kerana kecantikan dia dikahwini perempuan. Lelaki pun saya rasa sama aja. Kemudian Nabi kata, dimaliha, ada setengah orang yang memilih untuk harta bagi orang tadi. Setengah orang ada yang pilih harta. Tidaklah sampai muntah. Tengok rupa dia muntah. Tapi boleh tahan lah. Maknanya tidaklah tak handsome sangat. Seolah-olahnya itu bahasa dia. Cuma harta dia banyak. Okey. Kalau tengok muka, tengok muka pun dah muntah, tapi harta banyak, macam mana? Dania, okey tak tu? Kalau tengok muka dia, muntah. Tapi hartanya banyak, macam mana? Tak tahulah Ustaz. Tak tahu. Faris. Ya Ustaz. Oh Faris. Ya Ustaz. Kalau awak tengok perempuan tu kaya, tapi awak tengok dia muntah. Macam mana? Okey tak tu? Tak tahu lah. Tapi sebab macam contoh kan. Apa topik ni? Boleh. Ini pasal kecantikan. Boleh aja. Oh dahsyat awak ni. Tak memilih langsung. Kita boleh sama-sama ubah selepas kita berkahwin ke macam tu kan. Betul tak? Bagus awak. Macam biasa yang kita dengar pasal apa? Orang tu tak ada agama pun tak apa. Dia cantik. Nanti kita ajarlah dia ilmu agama. Lepas daripada kita kahwin. Jangan bohong lah. Tak ada orang yang nak
nak mengajar ilmu agama pada bini dia lepas pada kahwin. Tak ada. Bohong kalau kita kata orang lepas ni, tak apa, saya akan ajar dia. Tanya mak awak cakap, budak tu, budak yang agama dia tidak itu sangat. Dia bukan tahu sangat pasal agama. Tapi dia cantik lah. Oh tak apa, kata. Nanti kita ajar dia lepas pada kahwin. Jarang berlaku begitu. Belum kahwin bolehlah cakap nak ajar ke apa-apa ke. Pada tu, tak ada dah. Sebab tu Nabi kata, ada orang yang kahwin kerana cantik. Ada orang yang kahwin kerana dia ada harta. Ada yang kahwin dengan seorang perempuan tu kerana dia pilih keturunan perempuan itu baik. Sebab keturunan dia baik. Walaupun dia tidak cantik, walaupun tak ada harta, tapi keturunan dia baik. Tapi Nabi kata, ada juga orang yang kahwin dengan seorang perempuan tu kerana agama dia. Kerana orang tu orang yang ada agama. Orang yang sekolah agama, dia tahu pasal agama. Ataupun orang yang belajar agama. Nabi kata, fasfar bidhatid din. Pilih olehmu orang yang punya agama. Letak itu nombor satu. Bidhatid din, orang yang punya agama. Taribat yadaka, nescaya akan bertuah kamu. Taribat yadaka ni makna bertuah tangan kamu. Maknanya kamu akan, itulah yang paling bertuahnya apabila kamu pilih orang yang ada agama. Daripada keturunan, daripada orang yang ada harta dan orang yang cantik. Cantik ni awak, kalau awak kahwin dengan seorang cantik ataupun yang handsome. Tapi masa awak nak marah orang tu, suami awak ke ataupun awak nak marah isteri awak, tak ada dah handsome. Tak ada dah cantik nanti. Sebab cantik dan handsome ni masa awak setuju dengan dia. Itu. Kalau awak dah marah kat dia, tak ada lagi cantik, tak ada handsome dah. Macam mana Izzah? Izzah Farzana, mana Izzah Farzana? Ada ke tak ni? Duduk masak nasi. Ya, Ustaz. Awak dengar tak apa yang saya cakap tadi? Dengar. Ifah Karimah Muhammad Naim. Naim ada tak Naim? Ada Ustaz. Okey. Nur Anis, mana Nur Anis? Ada tak Nur Anis? Kita tengah goreng nasi goreng ni. Yang jadi macam semalam. Adik dia datang, kakak dia tengah online. Adik dia datang. Kakak, mak suruh goreng nasi. tengah online. Nur Anis. Ada Ustaz. Ada Ustaz. Okey. Ada aja ya. Nur Farhanim. Ada Ustaz. Mana Nur Farhanim? Ada. Ada ya. Nur Rahatul Ain. Rahmuna mana? Ada tak Rahmuna? Saya nak Ustaz. ni. Ada punya. Syahmi Amirah. Ada, okey. Saya takut awak buka je, kemudian awak tinggal pergi masak nasi je. Okey, kita teruskan lagi bacaan kita. Itu setengah daripada orang yang cantik inilah. Ila ghairi zalika, kepada yang selain daripada itu. Kecantikan wanita ni banyak. Kalau nak tengok mana-mana sekalipun. Kalau awak tengok sekarang, kan student baru kan, student semester 1 yang ada sekarang dekat sini. Semuanya awak tengok macam muka innocent, tak pandai nak make up lagi.
Itu semuanya baik je nampak muka. Tak pandai nak bergaya lagi lah. Tapi saya rasa tunggulah semester 2 atau semester 3 nanti mereka akan mula mencari rentak masing-masing. Macam awak lah kan. Betul Ustaz. Masa mula-mula masuk dulu. Beringuh. Tapi sekarang ni dah handsome semua. Dah cantik semua dah kot. Ada student saya tu sampai saya tak kenal jumpa kat tengah jalan kat mall dia. Ustaz, kata awak ni siapa kata. Dulu gemuk. Sekarang nampak kurus je lepas dia tamat belajar tu. Dia kerja. Nampak comel juga. Ila ghairi zalika mimma yudrikuhu zawwaqu al-jamal. Semuanya itu mimma yudrikuhu, apa yang didapati akannya kecantikan tadi. Zawwaqu, orang yang merasai. Zawwaqu ni orang yang merasai al-jamal, kecantikan itu sahaja. Maknanya dari segi perasaan orang yang rasa benda itu cantik, mereka yang akan rasa cantik. Tengah orang, dia tengok, oh tak cantik pun. Bagi orang yang zawwaqun, zaik, maknanya orang yang merasai. Rasa cantik itu di dalam hati dia. Jadi, dialah yang akan menilai kecantikan tersebut. Bagi orang yang tak perasan, maknanya tak ada rasa benda ni biasa saja tak cantik. Jadi tak ada baginya perasaan untuk nak puji ke apa-apa. Ini yang kita katakan al-jamalu ala ainin man ra'a. Ainin man ra'a. Cantikan itu atas orang yang, mata orang yang melihat je. Wa yas'ubu ihsa'uhu. Dan susah untuk kita nak kira, hitung. Macam mana kecantikan, nak bayangkan, nak gambarkan kecantikan susah. Waqad ahassal balaghiyun. Sungguhnya merasai al-balaghiyun, ahli-ahli balaghah, annal jamaliyat allati ishtamala 'alaiha, bahwasanya kecantikan allati ishtamala 'alaiha, yang mengandungi atasnya ilmal ma'ani, oleh ilmu ma'ani wal bayan, dan juga ilmu bayan. Dua ilmu tu, ilma tu, itu makna dua. Asal perkataan ilmani, dua ilmu. Tetapi dengan sebab dia mudhaf, dia buang nun. Ilma al-ma'ani wal bayan. Sungguhnya merasa oleh ahli balaghah kecantikan yang terkandung di atas dua ilmu. Ilmu bayan dan juga ilmu ma'ani. Alaiha ilma al-ma'ani wal bayan jamaliyatin zatiyah. Adalah berbentuk kecantikan zat. Kecantikan ilmu itu sendiri. Wa amma jamaliyat ilmil badi'. Adapun kecantikan yang berkait dengan ilmu badi', bahaya jamaliyatun ardiyah, itu kecantikan cara ardun tu maknanya pembentangan, ataupun kita katakan ilmu kecantikan yang terdapat pada ilmu ma'ani dan bayan ialah kecantikan tubuh badan orang itu sendiri. Tapi kalau kecantikan ilmu badi' ini ialah cara persembahan orang tadi. Tacap dia tu. Kalau ilmu ma'ani dan juga ilmu bayan, kecantikan bagi tubuh orang itu sendiri. Tinggi ke, putih ke, itu. Itu kecantikan asal, zatiyah, jamaliyat zatiyah dia panggil. Tapi kecantikan yang terdapat pada ilmu bayan, ilmu badi', ialah kecantikan yang ditacap-tacap dah. Pakai gincunya, pakai eyeshadow ke apa. Pakai lipsticknya apa.
Yang pakai gelangnya, kemudian pakai subangnya, pakai ikutlah apa-apa. Kecantikan baju dia pakai warna-warni ke. Itu perhiasan. Ardiyah ni maknanya persembahan. Bukan dia zatiyah, tidak. Tapi ilmu ma'ani bayan, dia lebih kepada kecantikan zatiyah. Tubuh orang tu sendiri. Okey. Oh, ini keadaan dia macam, ini kecantikan juga ni. Penulisan dia naik ke atas je. فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الْجَمَالِيَّاتِ الْبَدِيعَةِ Maka apabila adalah kecantikan ini ala ikhtilafiha, berbeza-beza, fil kalami atau fil ajsami. Sama ada dari segi perkataan, ada padanya unsur-unsur kecantikan perkataan. Au fil ajsami, ataupun dari segi tubuh badan. Au fi ghairi zalika min kulli ma yara. Ataupun lain daripada tersebut, min kulli ma yara, daripada setiap apa yang yura, yang dilihat, au yusma, ataupun yang didengar. Kalau tengok dengan mata, ada cantik pada pandangan mata. Au yusma, ada kecantikan pada benda yang didengar. Au yudrak, ataupun ada kecantikan yang diperolehi bil fikri, dengan pemikiran. Mustani'atan mutakallifah, yang sengaja dibuat-buat. Mustani'atan mutakallifah, yang sengaja dibuat-buat. Macam orang yang mengaji kan, orang yang mengaji Quran. Nabi kata zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Quran itu dengan suara-suara kamu. Itu ada yang baca Quran dengan bayatinya, ada sikahnya. Tu dia sengaja buat tu. Itu dia panggil kecantikan. Itu Nabi suruh hiaskan Quran dengan suara-suara kamu. Baca tu biar elok, dan bacanya biar tartil, dan bacanya kena dengan tajwid, dan ada lenggak-lenggoknya. Itu Nabi suruh. Nabi benarkan yang tu. Tapi tengoklah dia punya hati bagi orang tu pula. Kalau sengaja-ngaja dia nak tunjuk pada orang supaya orang puji, itu tidak elok juga. Maknanya kalau nak baca Quran boleh. Baca secara bertaranum boleh, tak ada masalah. Tapi jangan sampai nak nunjuk-nunjuk, tak boleh. Mukrihatan ikrahan ala dukul fi mawadi' ghaira mula'imah laha. Terpaksa. Mukrahatan tu maknanya yang dipaksa. Ikrahan secara paksaan. Ala dukhuli fi mawadi'i ghaira mula'imatin laha. Untuk masuk ke atas tajuk-tajuk yang tempat-tempat yang bukannya sesuai baginya. Ini setengah daripada orang yang mana melampaui sangat hias tu jadi tak cantik pula. Al-makdusah, ataupun penuh dengan debu-debu. Kadsan duna hissin, tanpa ada perasaan. Makdus tu macam kalau orang pakai bedak tu banyak sangat. Duna hissin jamaliyin rafi', tanpa ada perasaan kecantikan yang tinggi. Ini masalah bagi ilmu badi' ini. Kita berhias dengan memadai. Kalau awak melampaui dari segi berhias, dia akan jadi rosak. Sama juga dengan sini. Taksiratun aksiyah. Dia akan memberi kesan yang berlawanan. Tidak lagi orang rasa cantik. Bahkan orang kata, buruk betul orang ni.
Melampaui sangat dari segi letak warna. Ada hijaunya kat mata dia, bawah mata tu biru, atas mata hijau, bawah mata biru. Pipinya merah. Kemudian bibir dia warna dengan hijau. Kemudian itu dah teruk sangat dah. Tidak lagi cantik. Bahkan kalau melampaui berhias, taksiratun, aksiyah dia akan memberi kesan yang aksiyah yang berlawanan. Daripada cantik jadi buruk. Warubbama afsadat al-jawanib jamilah. Boleh jadi dia akan merosakkan jawanib, maknanya sisi-sisi kecantikan allati kanat tulhadhu fil al-muzayyan, yang mana yang didapati fil muzayyan, pada perkara yang dihias tadi, biha qabla idafatiha litazyin biha, sebelum daripada penambahan menghiasi baginya. Kadang-kadang seorang itu cantik dalam keadaan natural dia. Tapi apabila kita hiaskan dia dengan perhiasan-perhiasan yang tambah lagi, kita hias, jadi tertutup kecantikan yang natural tadi. Yang asal. Dengan sebab hiasan yang melampau. Itu kalau nak berhias, hiaslah dengan sederhana aja. Nabi pun kata khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik perkara itu pertengahan. Jangan terlampau sedikit dan jangan melampau. Okey, fal bada'i al-jamaliyah, maka ilmu badi' yang berbentuk jamal ini, kecantikan ini, la tudhafu i'tibatan, tidaklah ditambah dia i'tibat, maknanya secara tidak ada perasaan, secara sembrono saja, tidak. Duna hissin, tanpa ada perasaan. Rafi'in, perasaan yang tinggi. Bil jamal, dengan kecantikan. Wali idhafatiha syurutun, dan untuk penambahan dia syurut, ada baginya syarat-syarat. Di dalam ayat-ayat ini bukan semata-mata kalau nak tambah saja, tak. Ada padanya syarat-syarat balighah, yang tertentu ahamiyah, yang penting, yang sangat penting. Balighatul ahamiyah, maknanya yang sangat penting. Ada syarat-syarat dia kalau nak tambah. Wa min awaili syurutiha wa ahammuha ma yali. Dan setengah daripada syarat-syarat, awal-awal syarat-syarat dianya dan kepentingan dianya sebagaimana yang berikut. Apa syarat-syarat dia? Itqan al-baligh. Maknanya orang itu betul-betul mahir. Itqanul baligh. Betul-betul mahir dalam perhiasan tu. Tekun. Maknanya kemahiran. Yang sangat. Wat tabaiyah. Wat tabaiyah. Dan juga mesti ada bentuk tabaiyah, maknanya keadaan tidak menutup semula jadi. Keadaan semula jadi. Kecantikan yang semula jadi tak tertutup. Wa tilqaiyah. Dan mesti benda itu dilakukan secara kecantikan ini biasanya benda yang tilqaiyah kita panggil. Tilqaiyah ni maknanya benda itu didapati secara langsung, bukan secara tasannuk, mana melampaui dalam berlakon, tidak. Dia cantik ini apabila dia dalam keadaan natural. Dan juga secara tilqaiyah. Secara langsung. Tilqai itu makna langsung. Wa ikhfa'i qasdut tajmil. Dan menyembunyikan qasad. Bagi untuk nak mencantikkan suatu. Wa tazyini biha, dan memperhias dengannya.
Jangan nampak sangat kita nak mempercantikkan sesuatu itu. Kalau nampak sangat kita nak mempercantikkan sesuatu, dia akan jadi buruk. Seolah-olahnya apabila orang tengok cantik, tidaklah nampak macam kita ni buat hias benda tu tujuan untuk nak nampak cantik sangat. Tak. Orang tengok benda itu cantik. Dan tidak nampak kita ni buat sesuatu dengan untuk nak mempercantikkan, tidak. Jangan ada tujuan kita untuk nak mempercantikkan. Nanti dia akan jadi buruk. Ini sama ada dari segi perkataan ke, penulisan ke. Sama. Juga dengan manusia pun sama. Kalau kosak kita, tujuan kita, niat kita untuk nak cantikkan diri, bila kita nak keluar, dia akan jadi buruk. Kalau kita hias tu macam benda biasa-biasa saja, dia akan jadi cantik pada mata orang. Kalau tujuan kita, hati kita berhias tu dah nak cantik dah, dia akan jadi tak cantik. Okey, hatta la yash'uru zawwaqu al-jamal, sehingga tidak merasai orang yang merasai kecantikan. Zawwaqu al-jamal, orang yang merasai kecantikan tadi, al-mulahiduna ataupun orang yang melihat-lihat tadi laha. Sehingga tak terasa. Orang yang merasai dan orang yang memerhatikan bagi kecantikan tadi, fi nazaratihim, di dalam pandangan mereka, al-ula, pada pandangan pertama. Pada pandangan pertama, orang yang ahli, yang menilai kecantikan ini, dia tidak rasa sangat. Dia tidak rasa sangat cantik benda tu. Annaha mana? Masnu'atun, bahawa sebenarnya kecantikan itu dibuat-buat, masnu'ah. Tidak terasa bagi hati orang yang melihat kecantikan tadi, bahawasanya kecantikan itu kecantikan buat-buatan, masnu'ah. Bitakallufin, dengan semata-mata buat. Takalluf tu maknanya semata-mata kita buat itu untuk nak tujukan kepada kecantikan. Bagi orang yang merasai, awal-awalnya kalau dia tengok tu benda itu dah masnu'ah, kecantikan tadi masnu'ah yang dibuat-buat, dia tak akan jadi cantik. Kalau orang yang tengok tu dia rasa, oh ini kecantikan natural, itu baru betul cantik. Padahal walaupun kecantikan natural sekalipun, dia dihias juga, dia dibuat juga. Tapi buat tu kecantikan tadi tidak melampaui. Kalau melampaui, dia akan jadi kecantikan yang tidak elok. Wa maktashafahu al-balaghiyun, apa yang dijumpai oleh balaghah, al-balaghiyun maknanya ahli balaghah, min hadhihi al-bada'i, daripada kecantikan ini, la na'tabiruhu iktisyafan jami'an, tidaklah kita kirakan sebagai suatu yang dijumpa secara menyeluruh, jam'an, secara keseluruhan, kulliyan, kesemuanya, wa hasiran, dan juga yang hanya terhad kepada apa yang dia jumpa sahaja. Maknanya apa yang dijumpakan oleh ahli balaghah bukan maknanya dah jumpa semua tajuk-tajuk bagi ilmu badik ni, tak. Bukan dah jumpa semua, tak. Fal bada'i al-jamaliyah yas'ubu ihsa'uha kulluha, sangat susah untuk kita kirakan ataupun untuk nak kumpulkan semua, sangat susah. Wahya qabilatun lil idafati, dan ianya masih diterima untuk penambahan-penambahan. Al-ibtikariyah, dan juga ciptaan-ciptaan baru, ibtikar. Allati tatafattaqu anha, yang mana ianya pecah ataupun muncul, anha, daripadanya,
Mawahibu al-mubdi'in. Kemampuan-kemampuan orang yang ibda'. Kemampuan bagi orang yang menghiasinya. Mengelokkannya. Jadi, dia tidak semua benda yang dijumpa oleh ahli balaghah itu dia nak kata cakap ni sahaja kecantikan yang boleh ada. Saya banyak keluar masuk sebab lain Ya. saya tak ada. Dia sekat-sekat. Tak apa. Awak ada tip tak ni? Kalau awak boleh tip, awak tip lah nanti boleh tu. Rekodkan. Okey, baik Ustaz. Mesti minta maaf sebab saya beban. Tak apa, nanti kalau yang lainnya elok tu, awak boleh rekodkan, kemudian awak nanti boleh share dengan kawan-kawan juga. Nanti dia akan masuk pada drive saya nanti. InsyaAllah. Google Drive saya. Nanti saya akan share pula. InsyaAllah. Sa'af'al kazalik. Tayyib. Ada laka Syukran ya ahsan. Ustaz. Tayyib. Masih lagi yang kita bicarakan berkait dengan ahli balaghah, dia bukan jumpa semua kecantikan-kecantikan yang terdapat pada nusus. Bahkan kecantikan tersebut kembali kepada, masih lagi boleh bertambah dan juga kembali kepada kehebatan orang yang melakukan kecantikan tadi. Mauhibah. Mauhibah tu maknanya pemberian ataupun sifat semula jadi. Al-mubdi'in. Orang yang melakukan keelokan. Mubdi'. Okey, ta'rif. Boleh tak kita masukkan ta'rif sikit ni? Boleh. Awak dah lepas ni ada kelas lagi tak? Tak ada. Tak ada dah. Okey, kita masuk sedikit saja tentang ta'rifat tu. Ta'rif. Kalau orang tanya, ma huwa ta'rif li ilmi al-badi'? Okey, ta'rif bagi ilmu badi' lughatan wa istilahan ada dari segi bahasa. Badi' tu ada segi ta'rif dia dari segi bahasa dan juga ada dari segi istilah balaghah. Al-badi' fil lughah, badi' dari segi lughah, kalimatun badi' ala waznin fa'ilin. Badi'in fa'ilin. Atas datang wazan fa'il. Fa'il. Dia wazan dia, timbangan. Sorof dia, wazan dianya timbangan atas wazan fa'ilin badi'in. Ta'ti lughatan, datang pada makna lughah, pada bahasa, bermakna ismil fa'il. Tapi datang dengan makna isim fa'il. Isim fa'il ni maknanya pelaku bagi sesuatu perbuatan. Apa makna dia? Badi'. Wa bimakna ismil maf'ul. Dan ada juga datang dengan makna badi' tadi, ada datang dengan makna mencantikkan atau datang makna dengan dicantikkan. Isim maf'ul. Isim maf'ul makna benda yang dilakukan, dicantikkan. Kalau isim fa'il maknanya orang yang melakukan kecantikan. Kita kata orang yang pencantik apa, melakukan kecantikan. Itu maknanya isim fa'il. Orang yang melakukan keelokan. Pengelok. Betul kata tahu bahasa saya ni. Pengelok dan benda yang dielokkan. Pencantik dengan benda yang dicantikkan. Okey, itu makna di dalam makna bagi badi', bagi makna lughah, makna bahasa. Datang dengan dua makna, sama ada dengan makna badi' tu dengan makna isim fa'il, ada maknanya dengan datang dengan makna isim maf'ul. Orang yang mencantikkan ataupun benda yang dicantikkan. Okey. Yuqalu lughatan, dikatakan dari segi bahasa, bada'a fulanun asy-syai'a. Mencantikkan seseorang itu akan sesuatu.
Yabda'uhu bada'an. Yabda'uhu itu dalam fi'il mudhari'. Yabda'uhu bada'an. Bada'an tu maknanya dalam bentuk masdar. Bada'a yabdu'u bada'an. Iza ansha'ahu ala ghairi misalin sabaqa. Apabila dia membangunkan sesuatu ala ghairi misalin atas tiada umpama sabaqa sebelumnya. Itu. Bada'a ni ialah sesuatu yang dibuat baru. Yang tak ada contoh sebelumnya. Itu dia panggil bada'a. Dari segi lurah. Fal fa'ilu lisyai' badi'un. Dan orang yang melakukan dengan sesuatu dinamakan sebagai badi'. Mana pereka cipta itu dia panggil sebagai badi'. Wasyai'ul maf'ul, dan sesuatu yang dilakukan tadi badi'un aidan, dinamakan sebagai badi' juga. Sesuatu yang dilakukan, yang dicantikkan pun dinamakan sebagai badi' juga. Orang yang melakukan kecantikan itu pun dipanggil badi' juga. Maknanya badi' ini datang dalam dua makna. Sama ada kita nak tujukan kepada orang yang melakukan keelokan ataupun kepada benda yang dia lakukan. Tu dua-dua makna datang dengan makna lugah. Wa yuqalu aidan abda'a. Dikatakan juga dengan makna abda'a. Abda'a ni makna mengelokkan sesuatu. Ai ata bima huwa mubtakirun jadidun. Mendatangkan dengan apa yang direka baru. Badi'un ala ghairi misalin jadidun badi'un ala ghairi misalin sabaq. Maknanya yang belum ada contoh sebelum daripada ini. Dia reka cipta. Ibtikar, maknanya mereka cipta. Fahuwa mubdi'un. Tetapi kalau dalam dia dengan mubdi'un. Orang yang mereka cipta. Wasyai' mubda'un. Kalau benda tadi, benda yang direka tu kita panggil sebagai mubda'. Itu isim maf'ul, dia bagi atas sebelum daripada huruf akhir tu. Kalau sebelum daripada baris akhir, kalau dia isim fa'il, mubdi'un. Kalau benda itu, kalau asal fi'il tadi, bukan sulasi. Kalau sulasi yang tadi, bada'a tu jadi badi'un. Sulasi, fi'il yang 3 huruf. Ini abda'a tu fi'il yang 4 huruf. Kalau fa'il dia panggil mubdi'un. Kalau maf'ul, isim maf'ul dia panggil mubda'un. Tapi kalau isim fi'il tu fi'il sulasi, fi'il yang 3 huruf, dia panggil badi'un. Dua-dua badi'un sama. Waqad utliqat kalimah al-badi'. Sungguhnya diitlakkan juga, maknanya semata-mata kalimah al-badi' itu diitlakkan juga. Diletakkan kalimah al-badi' tadi alal ilmi, di atas satu ilmu. Waqad utliqat kalimah al-badi', sungguhnya telah diletakkan kalimah badi' alal ilmi, atas satu ilmu. Badi' tu dia letakkan nama pada satu ilmu, awil fan ataupun seni. Al-jami' yang menyeluruh. Wasyarih lil bada'i, dan yang menerangkan bagi kecantikan-kecantikan al-balaghiyah. Jadi al-badi' tadi telah dinamakan secara khas kepada dalam bentuk ilmu balaghah. Al-mustamilah ala al-muhassinatin al-ma'nawiyah wal muhassinat al-lafziyah. Atas kecantikan makna dan juga lafaz kalimah. Min mansuratin jamaliyatin, daripada nasar. Nasar, mana nas-nas, jamaliyatin fil kalam, di dalam percakapan. Mimma lam yulhaq, daripada sesuatu yang belum pernah datang bi'ilmil ma'ani, pada ilmu ma'ani, wala bi'ilmil bayan, dan bukan terdapat ilmu ini pada muhassinat jamaliyah tadi, lafziyah dan juga
maknawiyah tidak terdapat. Lam yulhaq, mana tidak terdapat pada ilmu bayan dan juga ilmu ma'ani. Baik. Fa'ilmul badi' istilahan. Ilmu badi' pada istilah pula. Wal ilmu tu'rafu bihi, iaitu satu ilmu. Ini istilah. Dari segi istilah balaghah. Jadi ada tadi yang kita baca tadi dari segi lughah. Ini dari segi istilah. Istilah pula wal ilmu alladhi tu'rafu bihi, iaitu ilmu yang diketahui dengannya, dengan ilmu tadi, al-muhassinat al-jamaliyah ma'nawiyah wal lafziyah al-mansurah. Iaitu yang diketahui dengannya melalui ilmu tadi, kecantikan jamal maknawiyah dari segi makna, wal lafziyah dan lafziyah al-mansurah yang terdapat pada nas-nas. Allati lam tulhaq bi ilmil ma'ani wala bi ilmil bayan, yang tidak terdapat pada ilmu ma'ani dan juga ilmu bayan. Itu makna dari segi istilah. Istilah tu ialah satu ilmu yang mana ada padanya muhassinat, perbincangan tentang kecantikan jamaliyah, lafziyah dan juga maknawiyah, yang mana yang tidak terdapat pada ilmu bayan dan juga ilmu ma'ani. Itu ta'rif bagi istilah ilmu badi' di dalam ilmu balaghah. Apa muhassinat maknawiyah dan juga muhassinat jamaliyah? Saya baca setakat dua ni saja, kemudian nanti awak akan baca selebihnya lah. Yang nota ni. Ada sikit lagi. Okey. Muhassinat maknawiyah ya ma yashtamilu alaihi al-kalamu, apa yang terdapat pada perkataan, min zinatin jamaliyatin maknawiyah, daripada kecantikan keelokan makna. Qad yakunu, kadang-kadang, biha ahyanan tahsinan wa tazyinun fil lafzi aidan. Kadang-kadang muhassinat jamaliyah maknawiyah ni juga dia memperelokkan dan mencantikkan lafaz juga. Bukan dari segi makna saja. Lafaz pun dia elokkan juga. Walakin taba'an la asalatan, akan tetapi dia sebagai pengikut, bukannya asal. Kadang-kadang muhassinat jamaliyah maknawiyah ini, maknawiyah maknanya keelokan pada makna. Bukan makna semata-mata dia tu elok makna saja. Bahkan kadang-kadang diikuti juga dengan keelokan pada lafaz juga. Tapi walaupun keelokan pada lafaz tu ada pada muhassinat jamaliyah maknawiyah, tapi itu cuma tambahan. Tabaan tu mana tambahan, ikutan saja, tambahan. La asalatan, bukan itu asal dia. Jadi apabila kita faham yang tu, kita akan dapat faham yang jamaliyah lafziyah. Jamaliyah lafziyah ni keelokan yang dibuat pada lafaz. Tetapi dia juga turut sama dari segi menghias makna. Tapi kalau dia itu menghias makna sekalipun, itu cuma ikutan ataupun tambahan saja. Tabaan la asalatan, bukan asal. Asal dianya berlaku pada lafaz kecantikan tadi. Tapi kalau datang dia tak sama dengan di dalam lafziyah pun ada juga keelokan maknawiyah, maka itu adalah sebagai tabaan. Hanya ikut saja, tambahan dan bukan asal. Okey, nanti saya akan wad' ilmil badi' ni saya serahkan pada awak untuk baca. Wad' ilmil badi', siapakah yang menyusun ataupun orang yang awal-awal jumpa bagi ilmil badi'? Yang ni awak kena baca yang ni, saya serahkan pada awak. Okey. Ada pertanyaan tak setakat ni? Ada pertanyaan tak? Maaf Ustaz. Nak tanya Ustaz. Untuk tujuan yang muslimah dengan jam yang Farid. Putus-putus suara awak. Farid, putus-putus. okey. Sekali lagi. Ya.
Ha. Kan tadi kan sanad al-Jaliyah al-Ma'nawiyah. Tak dengar lah. Tak dengar? Putus-putus. Tak dengar ke? Okay, sekali lagi. Last. Al-Jaliyah al-Ma'nawiyah. Kerana ada Farid tak dengar. Awak kena tulis lah balik rasanya. Tak tengok kat teks tu. Tak dengar. Awak kena tulis dekat teks saya rasa. Okay, tulis Kalau siapa-siapa yang nak nanya, kalau suaranya putus-putus, tulislah. Nanti kita akan pekat baca. Okey, ada soalan-soalan lain tak? Sementara Faris dia menulis. Berkenaan dengan assignment awak, nanti awak kena tulis dalam bentuk assignment. Dan perkara itu juga yang nanti awak akan present. Present tu sama ada awak nak present. Saya lebih galakkan awak present awak rekod dulu. Sebab takut kalau present dengan cara Online. Cara online ni jadi banyak yang tersekat. Lebih baik awak present present tu awak tu rekod. Rekodkan kemudian nanti awak cuma presentkan awak present dekat online ni aja. Present online tu maknanya awak cuma mainkan rekod awak dekat online. Nanti kita akan tengok sama-sama. Aduh. Ustaz, saya nak tanya, yang presentation tu minggu berapa nak hantar? Presentation tu mungkin kita akan cari masa selepas daripada midterm lah. Awak tak ada cuti mid-sem, tak ada kan? Tak ada. Mungkin lepas pada minggu ke-7 ataupun minggu ke-8 tu boleh dah kita slow-slow lah. So, kalau midterm, minggu berapa Ustaz midterm? Midterm kita akan ada 2. Nanti kita akan bincang bila-bila yang kita nak buat lah. Midterm kejap aja midterm. Dalam sehari pun awak boleh buat 2-2. Kejap aja, tak nak masalah. Mungkin lewat-lewat sikit lah. Yang pentingnya awak kena berlakon sendiri. Nanti awak take awak sendiri. Kemudian nanti awak present. Macam saya present apa tu? Yang paper ni. Nota ni. Awak present. Cuma mainkan video aja. Kita akan pakai tengok. Boleh tak ni? Izzah Farzana. Mana awak? Ya, Tak ada pertanyaan ke? tak ada. Awak dah pilih tajuk apa, Izzah? Sekejap. Tajuk. Sekejap. Mura'atun Nazir. Mura'atun Nazir. Persamaan tu, makna persamaan. Itu tajuk yang kita akan bincang. Tajuk pertama saya rasanya, Mura'atun Nazir. Tak apalah, nanti awak kena tengok dan awak semua yang buat assignment ini, awak jangan hanya ambil dalam nota saya aja, awak kena kumpul-kumpulkan, dapatkan bahan daripada PDF. Daripada internet juga, itu lagi mudah lah. Daripada internet. Apa makna Mura'atun Nazir? Maknanya awak dapatkan sedikit daripada nota saya, kemudian awak ambil daripada internet, awak baca dia, faham, dan awak takdim. Awak nak takdim dalam bahasa Arab boleh, awak campur-campur bahasa Arab dengan bahasa Melayu pun boleh. Jangan bahasa Melayu langsung. Baik, Ustaz. Kalau bahasa Melayu langsung nanti saya potong aja markah. Ustaz, saya nak tanya. Husnul Ibtidak ada tak dekat dalam Nurul Badik? Husnul Ibtidak? Ya. Ada je, banyak. Benda ilmu wadik ni dia ada 90 ilmu lebih.
Ataupun ada 200 lebih, ada kata 100 lebih semua. Banyak sangat. Husnul ibtidak ni awak tengok macam mana dia buat keelokan dari segi permulaan dia tu. Panggil husnul ibtidak. Dia ada dua kan Ustaz, husnul ibtidah dengan husnul intihak kan? Ada. Baik. Kalau awak boleh nak cover tajuk dua-dua pun tak apa. Tak kisah. Tak apa Ustaz. Ni Ustaz, saya tanya, tajuk tawiyah dengan tajuk taujih benda yang sama ke atau benda berbeza? lain. Tauriah lain. Taujih lain. Taujih ni untuk apa Ustaz? Dia merujuk pada apa? Taujih ni cara elok kita nak macam kita nak memperkenalkan orang, kita nak taujih. Nak apa? Dalam bahasa Inggeris kita panggil nak present suatu benda, taujih. Kalau tauriah ni itu termasuk dalam ilmu maknawiyah, tauriah. Okey, sorry. Nanti kita akan belajar tauriah nanti. Boleh tak Ustaz bagi contoh untuk muhassinat jamaliyah maknawiyah dan muhassinat jamaliyah lafziyah, sebab di sana kan ada ikutan. Jadi kalau Ustaz bagi contoh nampak jelas sikit. Okey. Nanti apabila kita belajar berkait dengan muhassinat jamaliyah nanti yang bentuk maknawiyah, awak akan tahu apa dia muhassinat jamaliyah maknawiyah dulu makna. Kemudian apabila awak belajar muhassinat jamaliyah lafziyah, awak akan tahu macam mana perbezaan jamaliyah maknawiyah dengan jamaliyah lafziyah. Awak akan dapat beza nanti. Dalam apabila kadang-kadang awak boleh dapati dalam satu teks benda itu ada dua-dua dalam satu perkataan. Macam yang saya kata tadi, samaituhu Yahya liyahya tu. Aku namakan anak aku ini Yahya. Liyahya supaya dia hidup. Yahya yang pertama dengan Yahya yang kedua tu, itu dia panggil jamaliyah. Satu lafziyah. Satu lagi dari segi maknawiyah juga. Kecantikan. Elok dari segi makna juga. Elok dari segi lafaz dengan sebab kita baca sama Yahya dengan Yahya yang kedua tu sama aja bacaan dia. Tapi keelokan dari segi lafaz begitu. Tapi keelokan dari segi makna, awak akan tengok makna dia yang pertama hidup, satu lagi mati. Ustaz, betul tak? Berlawanan. Kalau macam contoh tadi sama tu Yahya liyahya tu, dia ada ke yang lebih dominan ke ataupun sama-sama akan ada? Dia ada muhassinat lafziyah dengan maknawiyah? Yalah, kita tengok mula-mula. Apabila kita tengok sama itu Yahya al-Yahya, apa yang awak terlintas mula-mula? Kalau terlintas mula-mula tu berkait dengan kesamaan bunyi kan? Betul tak? Betul. Kesamaan bunyi. Yahya, Yahya. Itu maknanya sama bunyi. Itu apabila sama bunyi, dia termasuk di dalam lafaz. Masuk dalam lafaz. Muhassinat lafziyah. Lafaz ni maknanya lafaz tu maknanya perkataan tu lah. Perkataan tu lah yang mengeluarkan bunyinya. Tapi apabila awak tengok kepada kedua-dua makna pula, satu makna hidup, satu lagi makna mati kan? Yahya yang pertama tu maknanya orang yang nama bagi orang hidup, betul tak? Betul. Yahya liyahya tu maknanya supaya dia hidup, itu maknanya budak tu dah mati. Maknanya kalau awak tengok ada padanya makna muqabalah. Muqabalah, berlawanan. Siapa yang buat muqabalah? Kawan-kawan? Ada seorang. Adam, Ustaz, Adam. Ada yang buat muqabalah kan. Muqabalah tu maknanya ada seolah-olah ada makna yang berlawanan. Berlawanan. Tapi kalau kita tengok yang teks tadi, sama itu Yahya al-Yahya,
ia lebih kepada muhassinat lafziyah. Tapi kalau kita tengok secara dalam, lagi ada padanya kesan muqabalah, iaitu makna yang berlawanan. Makna berlawanan tu maknanya satu hidup, satu mati. Baik Ustaz, faham. Dalam Quran sangat banyak kan. Wujuhun yawma'idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Itu seolah-olah macam sajak. Sajak tu kan kita sebut pun sajak juga. Terima akhir tu sama. Ustaz. Kesalahan terakhir kot. Apa tu, assignment berapa minimum ataupun maksimum berapa minit Ustaz untuk presentation? Dia jalan. Saya tak dengar apa awak cakap tadi. Nak tanya, kalau untuk presentation, Apa yang cakap tadi? saya Ustaz. Ada tak yang cakap tadi? Saya tak dengar. Saya. Faris, awak bertanya ke tadi? Saya tak dengar. Saya bertanya tadi. Tak dengar elok. Ada macam mana? Kalau presentation, kalau kan kami kena rekodkan, jadi berapa maksimum minit untuk rekod? Untuk rekod tu. Kalau awak nak rekod tu, biarlah jangan panjang sangat, dalam 15 minit je cukup. Awak terangkan supaya tajuk awak tu orang boleh faham. Itu aja. Terangkan secara apa, kita gunakan secara maksimum mungkin masa 15 minit tu. Baik. Itulah. 15 minit tu paling maksimum. Kalau 10 minit pun boleh juga Ustaz. 15 minit lah, 15 minit. Okay, baik Ustaz. Terima kasih. Itulah, jangan panjang sangat, nanti orang lain nak present juga. Jangan tamat, tak baik. Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Syami Amirah. Okey lah. Okey. Muhammad Arif, awak nak live dulu. Live lah, tak apa. Okey. Tu sebelah je. Okey lah, kalau gitu kita tutup lah. Nanti awak akan ada kelas lain pula nanti. Online lah. Okey, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan juga surat Al-Asr. Subhanallah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk awak baca. Okey, syukran. Terima kasih Ustaz. Hahaha, 15 minit. Weh guys. Aku tak faham apa dia cakap ni. Dah sarapan dulu. Tu je dia tanya.